Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Jumlah dagangan Malaysia-Turkiye meningkat sebanyak 74.2% kepada 16.97 bilion ringgit tahun lalu daripada 9.74 bilion ringgit pada 2020. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, peningkatan hubungan ekonomi itu merupakan hasil daripada Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Turkiye MTFTA. Ia dimeterai pada 1 Ogos 2015. Malaysia dan Turkiye kini di peringkat akhir rundingan peluasan skop MTFTA ini bagi meningkatkan potensi pengembangan ekonomi kedua-dua negara menerusi pelaburan, perkhidmatan dan e-dagang. Ratusan minyak masak paket yang ditemukan terapung di perairan Indonesia baru-baru ini berpunca daripada kemalangan kapal kargo pengangkut bahan keperluan asas. Insiden berkenaan disahkan Kementerian Perdagangan Indonesia. Ketua Pengarah Perdagangan Dalam Negeri Shailendra berkata kejadian melibatkan minyak masak paket jenama Fortune itu berlaku di perairan Riau. Kemalangan kapal kargo sering terjadi di kawasan tersebut disebabkan faktor cuaca dan teknikal. Pihak berkuasa Singapura menjangkakan trafik di pusat pemeriksaan Woodlands dan Tuas akan mengalami kesesakan pada hujung minggu ini bersempena cuti Hari Kebangsaan yang akan disambut pada 9 Ogos. Menurut pihak berkuasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan ICA, pelancong dinasihat merancang perjalanan. ICA juga mengingatkan pelancong yang berlepas melalui Pusat Pemeriksaan Woodlands bahawa Jabatan Imigresen Malaysia telah memulakan kerja-kerja menaik taraf Balai Ketibaan di bangunan Sultan Iskandar sejak 6 Jun. Sepanjang tempoh ini, Balai Ketibaan yang sedang dinaik taraf berkenaan tidak akan beroperasi. Kementerian Pertahanan Jepun mengesahkan 5 peluru berpandu balistik yang dilancar China jatuh dalam zon ekonomi eksklusif EEZ miliknya. Menterinya Nobuo Kishi berkata ia merupakan kali pertama peluru berpandu dilancar Beijing jatuh dalam kawasan EEZ Tokyo. China dilapor lancar peluru berpandu berkenaan sebagai sebahagian daripada latihan ketenteraannya. Latihan tersebut dilakukan 2 hari selepas lawatan kontroversi Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Amerika Syarikat dalam pada itu menentang sebarang usaha unilateral untuk mengubah status quo Taiwan terutama menerusi kekerasan. Setiausaha negara Anthony Blinken turut mengulangi pendirian Amerika terhadap Taipei juga tetap tidak berubah. Jelas Blinken, kestabilan di selat tersebut penting kepada seluruh wilayah. Beliau menyatakan pendirian tersebut kepada rakan sejawatannya dalam pertemuan di Mesyuarat Peringkat Menteri Serantau di Phnom Penh, Kemboja sehari selepas Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi melawat Taiwan. Pelosi merupakan pegawai peringkat tertinggi Amerika dalam tempoh 25 tahun melawat negara kepulauan tersebut yang menimbulkan kemarahan China kerana Beijing melihat negara kuasa besar berkenaan sengaja campur tangan krisis di rantau tersebut. Sementara itu, dalam mesyuarat sama di Kemboja, Menteri Perdagangan Antarabangsa, Promosi Eksport, Perniagaan Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng menghadiri mesyuarat 2 hala dengan rakan sejawatan Asia Tenggara. Pertemuan tersebut akan membincangkan mengenai isu global dan serantau serta memperluaskan skop kerjasama antara Kanada dan negara anggota ASEAN. Sementara itu, Menteri Luar India, Subramaniam Jaishankar juga sedang mengusahakan kerjasama ASEAN-India dalam dekad akan datang dalam pertemuan di mesyuarat yang sama. Beralih kepada krisis Rusia-Ukraine, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam kenyataan Pertubuhan Hak Asasi Manusia Amnesty International yang menyalahkan tindakan tenteranya membahayakan orang awam dengan membina pangkalan berhampiran kediaman. Katanya pertubuhan berkenaan seolah-olah menyokong operasi ketenteraan yang dilakukan Moskow ke atas Kiev. Kenyataan tersebut menurut Zelensky mewajarkan mana-mana serangan dilakukan Rusia ke atas Ukraine. Tegas beliau, pencerobohan ke atas Kiev tanpa sebarang provokasi, invasif dan merupakan keganasan. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.